Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Saya Puteri Nursyahirah binti Nasaruddin ingin mengongsi sebuah cerita dongeng yang berasal daripada negara matahari terbit, iaitu kisah ini menceritakan seorang protagonis atau pemuda lelaki yang sangat dikenali di Jepun. Tak lain tak bukan Urashima Taro. Pernah dengar tak cerita tentang Urashima Taro? Kalau nak tahu, please keep watching this video. Pada zaman dahulu, terdapat seorang nelayan muda yang bernama Urashima Taro. Setiap hari, Urashima Taro akan turun ke laut untuk menangkap ikan buat keluarganya dan dirinya. Tetapi, suatu hari, dia telah membuat keputusan untuk pulang ke rumah lebih awal daripada hari biasanya. Hal ini kerana setelah berjam-jam dia berada di laut, seekor ikan pun tidak dapat ditangkap olehnya. Sebaik sahaja perjalanan pulang ke rumah, Urashima Taro melihat sekumpulan kanak-kanak daripada kampungnya sedang berkumpul dan terhibur melihat sesuatu. Rupa-rupanya, dia mendapati kanak-kanak tersebut telah menyiksa seekor anak kura-kura yang sangat kecil. Jadi, dia pun telah menyelamatkan kura-kura tersebut dengan mengupah kanak-kanak di situ, lalu lepaskannya kura-kura itu ke laut semula. Pada keesokan paginya, Urashima keluar seperti biasa untuk menangkap ikan. Semasa menunggu ikan memakan umpannya, dia tersedar daripada lamunannya apabila namanya disebut. Sedangkan tiada satu perahu pun yang berdekatan dengannya. Hal ini menyebabkan Urashima berasa sangat pelik dan tidak mungkinlah suara tersebut datang daripada seorang manusia. Rupa-rupanya suara yang memanggilnya itu adalah seekor kura-kura. Pelik kan? Lalu kura-kura tersebut memberitahu Urashima bahawa dia ingin mengucapkan terima kasih dan ingin membalas budi baiknya dengan mengajak Urashima berkunjung ke sebuah istana yang dipanggil Ryugujo. Ryugujo ni bermaksud istana naga di dalam bahasa Melayu, dan di bahasa Jepun dipanggil Ryu adalah naga, Jo adalah istana or palace. Selepas itu, kura-kura kecil itu secara tiba-tiba berubah menjadi kura-kura yang sangat besar. Lalu Urashima bergerak ke istana dengan menunggang cengkerang kura-kura itu. Tidak lama kemudian, Urashima pun sampailah di sebuah istana yang sangat megah. Setelah beberapa saat sampai di hadapan istana itu, Urashima disambut dengan baik dan dipertemukan dengan seorang puteri yang sangat cantik yang dipanggil Otohime. Puteri itu memberitahu kepada Urashima bahawa dialah kura-kura yang telah diselamatkannya. Urashima dan sang puteri telah menjadi sepasang suami isteri. Selepas itu, hidupnya dipenuhi dengan kegembiraan seperti berada di dalam mimpi. Akhirnya, barulah dia teringat akan keluarganya yang berada di darat. Hal ini menyebabkan Otohime berasa sangat sedih dan ia cuba untuk menghalang Urashima daripada pulang ke darat. Tetapi, usahanya semuanya adalah sia-sia. Sang puteri pun akhirnya memberikan sebuah kotak kepada Urashima yang dipanggil Tamate Bako. Dan ia juga berpesan, jikalau Urashima mahu bertemu dengannya semula, dia hanya perlu memegang kotak tersebut dengan erat sahaja. Tetapi, jangan sesekali membukanya walau apa sahaja yang berlaku. Setelah sampai di kampung halamannya, Urashima terkejut saat mendapati orang yang berada di kampungnya itu adalah orang yang tidak dikenalinya. Barulah dia sedar bahawa beberapa hari di Ryugujo atau Istana Naga bersamaan dengan
300 tahun di darat. Jadi, dia pun berasa sangat sedih dan mula merasa rindu akan isterinya di Ryugujo. Disebabkan itu, dia telah membuka kotak yang diberikan oleh Otohime tanpa beringat akan pesanan yang diberi olehnya. Dan secara tidak langsung, Urashima telah memungkiri janjinya dengan Otohime. Pas dibuka, kotak itu mengeluarkan asap yang sangat tebal, menyebabkan Urashima secara tiba-tiba berubah menjadi seorang lelaki yang sangat tua. Jadi, itulah nasib pada Urashima kerana tidak menepati janjinya dengan Otohime. Kesimpulannya, janganlah kita memungkiri janji dengan orang lain kerana ia adalah permulaan bagi setiap penderitaan. Jadi, itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada anda semua pada hari ini. Semoga kisah ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Okey? Bye!